ataupun arc, ARC, arc. Dia punya spark lah, macam you all main mengapi lah. Dia ada yang antaranya yang dah kena tangkap kan, main mengapi masa bulan puasa itu. Dia akan menyebabkan satu percikan api. Itu maknanya fault berlaku. Bila fault berlaku, tiba-tiba je bila you all measure current tu, current yang terhasil masa berlakunya fault ni, dia akan menjadi kilo ampere, which is too big. Surge current kita panggil, SURGE, surge current. Jadi kita tak nak bila satu dia overcurrent ya. Bila overcurrent, over voltage, komponen power kita tu tak boleh nak cope, tak boleh nak tahan. Jadi itu yang banyak kerosakan yang akan berlaku. Itu fault, dia punya definition. Any ini yang saya define, any abnormal condition yang suddenly happen in your EPS, electrical power system, which may create fault. Fault will consequently create surge current. Surge current tu kita tak nak tu. Surge current means current yang tiba-tiba tinggi. Mulanya elok je ampere gitu. Tiba-tiba dia tinggi jadi kilo ampere. So dalam topik ini, bila kita dah kenal pasti apa itu fault dan jenis-jenis dia, kemudian kita cuba kira current yang terhasil dekat mana-mana point dekat awak punya sistem, ya, berapa, how much kilo ampere yang terhasil, kita akan kaji yang tu. Dan untuk minimize the fault, kita dah cover untuk protection system. Okay, nampak tak dia punya kan apa nama dia, sambungan lah cerita kata kan. Patutnya saya buat fault dulu, power protection, tapi tak apalah ya. So kalau tengok dalam slide ni, there are two categories of fault in power system. Ada dua jenis. Three phase balance dengan three phase unbalance. Memanglah kita three phase sebab apa? Kita melibatkan 3 red, yellow, blue ya, contoh ya. Tapi yang ada dalam keadaan balance dengan unbalance. For your information, dalam kelas ni untuk diploma level kita belajar yang balance fault. Balance fault ni maksudnya apa? Balance. Maknanya balance fault ni ketiga-tiga red, yellow, blue ni dalam keadaan kerintangannya ataupun reaktannya sama. Maknanya resistan untuk blue, resistan untuk red, resistan untuk yellow, dia punya ohm adalah sama ketiga-tiga fasa tu ya. Dan kita boleh kira fault yang terhasil tu berapa. Kemudian kita ada unbalance. Unbalance ni ialah maknanya ada tiga-tiga tu ada satu ataupun lebih pada satu ohm, ohm yang tak sama, kerintangan yang tak sama lah berlaku unbalance fault ni kan. Dan unbalance fault ni kalau you all nak calculate dia, kena menggunakan Fourier series. Itu saya tak tahu lah you all dah belajar dalam mathematics sebelum. Fourier series, Laplace transform, ataupun Fourier series dengan Laplace transform, ataupun apa nama tu, power flow punya analysis, matrix, kita guna matrix semua kan. Itu kita akan yang itu you all akan cover kalau sekiranya you all ambil degree in power electrical system masa degree nanti. Itu ya kalau yang unbalance. Sebab dia banyak awak kena study. So cerita-cerita ni saya tak nak cerita lebih sebab you all boleh baca. Dan yang ini types of fault ni. Biasanya kita akan tanya dalam final exam. Jenis-jenis fault. Ini semua jenis-jenis fault yang balance condition ya. Balance condition kalau awak tengok dalam yang ni awak tengok kita ada contoh red. Ni. Lepas tu yang ni yellow. Yang ni blue contoh. Ada 3 talian. 3 talian dan namanya senang. Dia kata one line to earth. Maknanya satu line ni dia dah tersambung
dengan awak punya ground. Senang je. Awak buat, dia kata one line. 3 line. Buat 3 lah contoh 3. 3. Jadi, salah satu line ni, contohlah, dia terus connected ke, susah lah kan. Dia terus connected pada ground kita. Contohlah apa ni ground kita. Itu. Jadi, dia tak kisah mana-mana line. Janji salah satu konduktor tu connected to ground. Itu namanya kan senang tu, one line to earth. Contoh kan. Kemudian kita ada line to line. Nampak? Line to line. Awak tengok dua line ni. Awak tengok dua line ni. Ni dah connecting. Kan dia kata tadi unintentional two conductor connecting each other. Tu fault berlaku. Line to line. Kemudian bawah ni apa? Yang bawah ni double line. Dua line ke earth. Dua line ke earth. Ni earth. Senang kan? Dia punya tu. Three phase to earth. Jadi kita kata ketiga-tiga line ni connecting dan kepada ground terus. Senang kan? Nak tahu dia punya jenis-jenis fault. Jadi bila kita tanya dalam soalan, describe ataupun list, briefly explain types of fault that may occur in your electrical power system. Kalau awak pun mulalah jawab, okey 3 line, contoh, line to line fault, macam ni, contoh. One line to earth, contoh, gitulah. Senang kan, mudah. Kemudian kita ada yang three phase-nya lagi, ini apa? Three phase fault, maknanya ketiga-tiga connecting each other, three phase fault ni. Dia tak ke ground tapi three phase fault. Jadi mana-mana sambungan connection antara dua konduktor atau lebih ke ground ke ataupun antara mereka dikenali sebagai three phase fault. Ni. Okey, ada soalan senang kan dia punya jenis-jenis fault? Itu yang saya mention dalam nota ni tadi. Ni. Ni apa nama tu, jenis-jenis fault tu awak ada yang kat sini tu. Yang ni. Three phase balance fault, kalau three phase fault maknanya ketiga-tiga line bersambung. Three phase to earth, macam tu. Line to line fault, jadi dia unbalance. Line to earth, double line to earth ataupun line to pula. Line to earth. Itu semua yang saya dah gambarkan dalam bentuk gambar rajah. Kan? Boleh Alright, ramai tak ada ni. Share PC lagi. Okay, yang ini. Okay. So, apa objektif kita nak belajar tentang fault ni? Pertama, kita nak tahu, kita nak determine maximum and minimum three phase short circuit current. Kita nak tahu how much current yang terhasil ketika fault itu berlaku. Kemudian kita to determine the unsymmetrical fault current for single or double line to earth, line to line fault and other fault. Maknanya kita nak kaji tentang unsymmetrical fault. Sama ada yang menyebabkan double line to earth ataupun line to line fault. Line antara line to line, talian dengan talian punya fault. Kemudian kita nak determine fault current distribution and bus bar voltage level. Berapa fault yang kita distributekan ketika berapa current yang kita distributekan ketika fault berlaku dan berapa voltage level ketika itu. Voltage level. Kemudian ini yang kita dah cover semester lepas lah, minggu lepas, investigating of the operation of protection relay. Kita nak tahu scan zone dah berlakunya satu fault dan kita nak install protection scheme kita. Protection kita hari tu ada melibatkan 3 komponen kan? Ingat lagi? Transducer, transducer, kemudian kita ada release, lepas tu kita ada ni lah circuit breaker lah. Ingat kena ingat tu. You all kena, saya tengok penyelaras dia buat soalan ni, dia banyak ni, sebelum mengira tu dia banyak tanya yang teorinya lah supaya you all faham dia punya konsep sebab
power dalam diploma punya course ni dia just surface saja dulu surface. Bukannya surface sangat sampai kita belajar tajuk saja. Kan contoh saya tutup lah agak bilik saya ni. Tutup. Okey. Dia apa nama tu? Tentang ialah orang kata kalau awak belajar nombor 1 sampai 10, kita belajar sampai 5 saja. Contoh yang 5 lagi ke atas tu dia advanced level. Okey? Contohlah tak adalah sampai tak apalah, tak adalah sepi sangat Okey? Ada soalan buat masa ni? Belum belum. Okey. So sekarang ni kita nak study dan symmetrical fault. Symmetrical ni for balance condition. Ingat tu. Symmetrical fault for balance condition. Ini aja formula yang awak kena hafal. Ini saja. For the rest of the chapter, for fault analysis, ini je yang awak kena hafal. Okey? So, saya akan pergi kepada saya punya nota. Boleh Faham tak? Ada soalan tak? Buat masa ni? Tak ada madam. Tak ada Okey. Memang hebatlah madam ajar kan. Ini mana ke saya punya nota ni? Sekejap. Sebentar dia keluar ini je. Okey, yang saya dah share dengan you all tu, ingat? Apa nama tu? Notes. Fault analysis. Yang saya share dalam pukul berapa yang malam tadi? Contohlah kan. Apa benda ni? Sekejap ini saya conteng-conteng lah ni. Okey, so sekarang ni sebelum awak lihat calculation, kita dah masuk calculation lah, teori sikit je. Cuma teori dia akan tanya jenis dan sebab apa berlakunya fault ni, orang kata kan. Sebab berlakunya 3 jenis tadi lah. For balance condition, apa jenis fault. For unbalance, apa jenis fault. Itu awak kena tahu. Dan apa nama tu, yelah awak dah tahu nama dia, lepas tu awak gambarkan dalam bentuk yang tadilah yang saya tunjuk tadi. So back to kita punya ni, so kita dah start calculation lah sebab kita nak mengira kan untuk bila fault ni berlaku, how much current yang flow, betul So sekarang ni kita tengok, dia very simple. Saya tunjuk ni kan yang banyak-banyak ni semua apa nama yang saya bagi sampai 11 slide tu, apa itu semua jenis calculation dia. Jadi bila saya tunjuk satu ni, kalau you all faham, okey, sebab tu saya kata fault ni tak sampai 2 jam kita dah boleh habis. Contohlah kalau awak faham. Okey. So chapter 4 ni cuma nampak everybody. Saya tengok. Banyak laptop saya buka ni. 1, 2, 3 termasuk suami saya buka. Saya punya. Calculation of fault. Symmetrical fault. Short circuit calculation. Jadi formula ni yang saya ada warna hijau ni. Ni je formula tahu. MVA. MVA tu stand for power apa? Kita ada power, dia punya unit. Ni ingat kena ingat tau. Kita ada power Q ni reactive power. Kita ada unitnya var. Ingat? Var. Kemudian kita ada satu lagi S. S unitnya VA. Betul? Voltan ampere. Ingat? Itu kena ingat. Jadi yang sekarang kita kira ni, awak tengok MVA. Ni adalah ini M ni mega. Mega voltan ampere. Jadi S. Awak tengok dia sampai mega je boleh dapat current dia. Bukan lagi kilo. Mega ampere. Nampak tu? MVA short circuit. Yang ni short circuit. Yang ni short circuit lah. Ni. Kita nak tahu. Dia punya formula adalah cert 3. Saya panggil cert. You all panggil square root of 3. Ya, macam tu. Kali dengan V nominal, kali dengan I fault. Fault current yang berlaku ketika itu. V nominal ni apa? Awak tahu formula pun tapi awak tak tahu nak guna, masalah juga, betul? Sekejap saya pergi buka tingkap panas pula. Mana nak telefon? Telefon tu.
Okay. Back to our lecture. Square root of 3. Kenapa square root of 3? Awak kalau ingat yang saya ajar mesin hari tu, kalau ingat lah yang saya ajar siapa-siapa lah, bukan saya saja yang pernah belajar mesin. Kenapa kita darab dengan square root of 3? Anybody? Nobody. Suka buka slide. Three phase. Good. Itu satu jawapan yang technically very good. Kita ada dua jenis formula, ingat tak? Katalah kita nak kira power. Ingat power. Kita ada kalau untuk yang ni three phase, kita kan IB kan, ingat tak? IB. Power equal to IB, betul? Yang ini kalau awak belajar yang single phase-nya semua sebagai tu. Yang biasa, yang direct current-nya. DC, sorry. Ialah maksud direct current lah. DC analysis kan. Sekarang ke AC analysis. So, power equal to IB is incorrect. Dah tak betul. Jadi, kita tambah dia kena darab dengan cos theta. Ingat, cos theta, power factor. IB still incorrect sebab untuk three phase, kita kena darab dengan sert 3. Ingat tak? Ingat. Otherwise, kawan nak buat menggunakan I single phase kali dengan voltan single phase kali dengan cos theta. Okay. Kalau menggunakan satu talian, maknanya untuk three phase kita kena darab dengan 3. Ingat tak saya pernah ajar? Yang baru admit ni dia kelas dah nak habis lah. Ingat tak yang ni? Kalau awak menggunakan awak menggunakan talian dia. I line, voltan talian kali dengan current talian, kali dengan power factor, kena kali dengan sert 3. Tetapi jika awak nak menggunakan single phase, ini single, yang ini pun single, voltan single, single phase, cos theta kena darab dengan 3 sebab kita are dealing with three phase analysis. Okay. So, V nominal ni, yang kalau dalam ni tu sebab kita darab dengan sert 3. Kita pakai yang pertama ni. Yang pertama ni. Ni, kita pakai yang ni. Jadi, sert 3, kan nampak? Dia punya sama juga. Sorry. S sama dengan IB kan? Yang ini kena ingat lah. Kalau P sama dengan IB cos theta, kalau Q sama dengan sert 3, I V sin theta. Ingat, ni kena ingat. Orang power ni makanan you all. Jadi ni I line, V line. Oh, saya punya pen teruk sangat ni. Nampak tu Berapa kawan awak nak masuk ni? 8.5. Lepas ni saya tak nak admit dah lah. Pandai-pandai lah you all kongsi ni PC. Kejam dah. So sekarang ni kita dealing dengan megabar ataupun VA. Jadi kita nak tahu S. S, three phase kita kena darab sert 3 kali I line, V line. Jadi V line ni actually adalah V nominal awak. Sert 3 kali V line, lepas tu I fault ni pun I line lah nanti. Dia kalau line semua. Nampak? Sekarang ingat dia punya formula asasnya adalah megabar sama dengan sert 3 kali V nominal ataupun V line kali dengan I fault line. Tapi dalam kes ni, V nominal given. Dalam soalan dia given. I fault ni yang kita kena cari. I fault ni. Kita kena cari. Bagaimana kita nak cari? Menggunakan, I fault ni kita menggunakan per unit system. Ni nak admit ke tak admit kawan awak nak baru nak join? Saya tanya you all je. Nak admit ke tak ya? Admit je. Okay. Faham tak yang ni yang saya explain ni? Jadi asalnya kita nak tahu current yang sebenar. Jadi kita tak boleh nak menggunakan nilai per unit kita dalam kita punya megabar punya formula ni. Ni. Kita tak boleh nak guna yang ni. Ni.
Kejap Dalam yang megabar short circuit ni, kita menggunakan semua real value. Jadi V nominal adalah V line. Jadi I fault pula, fault current pun menggunakan real value. Jadi real value yang kita akan convertkan dalam formula yang begitu singkat ini. Jadi nak cari current yang real, kita susah kalau kita nak menggunakan calculation secara real. Faham tak? Jadi kita kena buat calculation kita itu dalam per unit system seperti yang kita belajar chapter yang sebelum ni. Boleh terima? Faham jadi sekejap. Saya tengok you order pening. Jadi yang ni adalah formula yang sebenar-benarnya yang awak kena guna yang dalam awan hijau ni. Tapi saya dah terangkan V norm tu adalah apa dan I fault current tu adalah apa. So kita tengok ni, jadi where, bila dia kata where I short circuit ni, ini formula ni pula. Dalam ni. Ini formula yang penting awak kena tahu. Sebab nak dapatkan megabar ni dalam yang hijau ni, kita kena dulu kira current yang I short circuit ni kan dengan I fault tu samalah dalam real value. Jadi untuk mengira I short circuit per unit, jadi kita tahu kan Ohm's law V equal to IR. Orang katalah. Jadi I equal to V over R. Jadi V tu apa? Voltage dalam per unit, V per unit, dan R ni adalah X lah, X equivalent ataupun R total dia. R equivalent dia sama dalam per unit juga, dan kita akan dapat I per unit value. Nampak tu. Jadi kalau kita kata I per unit value dalam kes ni, kita kata voltage current short circuit kita. X equivalent ni yang kita akan dapat kat mana? Dengan hasil yang you all buat masa kita buat chapter untuk mencari apa nama tu? X old, X new, ingat tak? Jadi dia simple aja formula, tapi dia punya ceritanya nak cari ini macam lah. Any question so far? Boleh terima lagi? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. So kita tengok satu example Jangan boleh-boleh je tapi you nak kelas cepat. Kelas habis cepat. Siapa kawan-kawan yang yalah, maksud saya kawan yang kena kuarantin tu dalam kelas ni ke? Jadi jangan jawab. Contohlah, ya je, ngangguk je sendiri-sendiri Alright, very simple. Untuk yang ini, untuk fault ni, kita just nak tahu konsep how to calculate the fault current. Jadi kita tak akan bagilah sistem ataupun one line diagram. Itu ingat kita lagi tu one line diagram tu. One line diagram. OLD. One line diagram. Ingat ke lagi tu? Contohlah kan. One line diagram ini, one line diagram ini. Semuanya diwakili oleh simbol-simbol. Ni simbol generator, bus bar. Dan tiba-tiba je ada bentuk zigzag. Ni kira dia kata sekiranya berlaku fault di talian ni. Dia maknanya dia tap dekat bus bar ni terus ke ground. Maksudnya fault tu berlaku kat situ. Ni dia bagi simple sangat Jadi you all jangan expect lah, takkan dia nak study tentang fault ni kena buat equivalent reactant diagram, one line diagram, reactant diagram, ataupun impedance diagram. Jadi kita memang ke arah itu, tetapi kita bagi one line diagram kita macam gini je lah. Tak payah susah-susah. Kita nak tahu kira fault aja. Jadi sebelum fault tu berlaku dekat sini, orang kata, kan sebelum dia berlaku dekat sini, ni saya padamkan ni dulu. Ni anggap tak ada fault ni anggap tak ada. Contohlah, ni anggap tak ada. Contoh tak ada. Kan awak ada sistem yang macam ni je. Ada satu bus bar, ada ada 3 generator, kemudian setiap generator tu dia ada nilai dia sendiri. Nampak ni. Jadi saya nak recap balik, bila awak ada per unit yang original dalam drawing, maka
akan terhasillah penggunaan voltan ni. X per unit new sama dengan X per unit old. Macam ni lah dia punya formula. Jadi saya harap formula ni memang makanan you all lah. Kalau Maggi, ramyeon. Bukan, ramyeon. Tak tahulah. Yang ni. Kena ingat, anak-anak, dia akan terpakai. Bukan dia kata, bila diploma formula ni. Tapi bila degree formula lain. No. Ini sama je ni. Guna pakai. Jadi, dia kata, dia bagi example. Let's take. Ini satu lagi ni. Satu hal lagi ni. Ni, kena tahu. Kan awak ingat masa kita buat zoning system, kita kata kita nak mencari base value. Biasa dia akan bagi megabar ni base yang ni. Lepas tu dia ada bagi tak nilai kilovolt yang V base yang ni. Yang bersepah-sepah contohnya kan. Tak ada kan. Jadi dalam kes ni awak tengok tak ada. Dekat awak punya komponen pun tak ada V old, V new kat sini. Makanya kita beranggapan V old dengan V new dia adalah sama. Dalam kes ni adalah 118 kilovolt. Ingat tu, bear in mind. Jangan angkat tangan pula. Puan, ini tak ada pula voltan base dia. Tengok dalam drawing tu tak ada pun. Dekat generator tu, voltan yang nilai yang lama kan, tak ada kan. Dia cuma bagi soalan ni SB new saja. Maknanya S base kita. Dalam kes ni, semua komponen ketiga-tiga generator tu, dia rujuk kepada base yang sama, 60 megabar. Dan dia tak kata base ni, voltan base yang new adalah sekian-sekian volt. Tak ada, dia tak cakap. Jadi bila dia tak cakap, it assume that voltan base yang new dengan old adalah sama. Jadi boleh cancel out. Setuju Itu dia punya tips. Jadi yang pertama bila awak dapat soalan macam gini, awak pun dah tahu kan macam mana nak ni. Solution dia cuma suruh cari, saya padam balik. Fault berlaku di sini. Ni. Fault berlaku, dia tap kat sini. Dia boleh kata fault berlaku kat sini. Boleh, tak ada masalah ikut soalan. Yang berubah adalah X equivalent awak nanti. Itu macam. Kita akan saksikan. Voltan nominal sama. Kan? Jadi kita nak tahu bila fault tu berlaku kat different places, X equivalent ni akan berbeza. How? Kita saksikan. So dia bagi satu sistem gini, dia kata ada saya bagi A, B, C. Katalah Jadi in between A dengan B tu ada berlaku satu fault. So kira berapa dia kata voltan short circuit, current short circuit yang berlaku, yang terhasil. Itu macam. Jadi solution yang pertama, kalau you all boleh hafal lah, bukan hafal lah. Pertama sekali awak nak, mesti dalam kepala awak mesti nak mencari X equivalent. Sebab apa? Tengok dalam formula ni. Ni. Kita nak mencari I short circuit ni. Voltan nominal sama per unit. Kita ada X equivalent je yang kita nak kena cari ni. Ni. Itu yang membezakan nilai-nilai current yang terhasil apabila fault berlaku. Yang membezakannya adalah X equivalent. Kita akan tengok contohnya nanti. Okay, so dalam kepala kita, kita kena mencari nilai X equivalent only. Sebab kita nak masukkan dalam I short circuit ni. Bila dapat yang ni, kita boleh masuk dalam formula yang hijau ni. Macam. Okay. Setuju So sekarang ni dia bagi satu sistem yang mana awak kena pertamanya selesaikan dulu equivalent impedance diagram dulu. Sebab kita nak cari X. Jadi ingat X. Bila X kita kata dah tak ada. X ni kita panggil reactant value. Bukan, reactant diagram. Kita nak mencari X bermakna kita nak reactant. Maknanya bila reactant ni kita mengambil reactant. Kita, betul ke ejaan? Kita membuang nilai R. Kita tak nak impedance. Kalau impedance dia kena ada R, dia kena ada L kan. Sekarang kita nak, ini patutnya reactant value reactant diagram. Jadi kita tinggalkan nilai reactant je. Nilai L saja dalam tu. Katalah dalam transmission line awak kan, awak transmission ingat dia diwakili oleh R dan L.
Jadi kita omit di R, kita ambil L saja. Untuk chapter ni. Ni adalah awak tukar dalam nota awak kalau awak dah salin lah. Reactant value. Reactant diagram, sorry. Jadi, awak ada 3 generator. Satu generator ni, generator saya ulang balik. Itu sebabnya jadi lama kelas ni. Contoh, generator kita boleh wakilkan dengan satu sumber voltan, VG, disambung secara siri dan nilai galakter. Ingat, untuk reaktor kita ambil the VG, kita ambil nilai dia punya L saja. Jadi, inilah kepakaran awak dalam melukis. Contohlah kan. Jadi, yang ini impedance diagram. Betul. Kita nak melukis, nak dapat markah impedance diagram. Kita tahu kalau satu G dia boleh diwakili oleh VG dengan dia punya nilai XG. Jadi sama itu saja. Sebab dalam tu ada reaktan saja. Ini bukan dianggap. Yang ini dia bukan anggap. Yang ini busbar ni dia bukan anggap talian. Bukan ya. Kalau nanti awak kata ini talian, awak wakilkan pula dengan nilai R dengan L. Tak boleh. Dia busbar. Okey. Kalau dia nak kira, dia akan bagi nilai asal berapa ohm kat situ. Itu talian awak. Nak melukis ni saya rasa tak ada masalah Yang ni lukisan ni very simple. Tak ada masalah kan? So sekarang ni awak nak mengkira, awak nak mencari X equivalent. Jadi kalau tengok sini, kalau daripada pandangan mata kasar awak, ketiga-tiga ini dalam keadaan selari ke sesiri. Ketiga-tiga X ni. Tak nampak lah. Okey, tak apa. Tak nampak kan? Jadi ketiga-tiga L ni adalah dalam keadaan selari. For time being untuk masa ni kita tak tengok. Kita lukis tanpa mengira fault tu berlaku di mana dulu. Kita lukis je dulu original impedance diagram dia. Okey. Jadi kita selesaikanlah nilai per unit new dia. Setiap generator tu X per unit new dia menggunakan formula yang sama yang saya dah kata. So saya harap benda ni tak ada masalah kan yang X per new ni. Betul cakap betul lah. Okey lah cakap. Saya pun tak tahu ni. You all boleh ingat lagi kan X per unit new untuk G1. Kita kata yang old dia bergantung dekat diagram lah berapa. Yang ni SB new dia given. SB old dia bergantung pada drawing tadilah. Dalam kes ni 20 mega. Kemudian yang B base old, B base new tu yang kat sini tu. Dalam kes ni dia sama sebab saya kata tadi kan. Dia tak bagi pun dalam drawing tu voltan yang berbeza-beza. Jadi kita anggap benda tu sama. Jadi awak repeat untuk ketiga-tiga generator tu. Dapatlah nilai yang seperti saya highlight yang warna kuning ni. Okey, dah dapat tu nilai tu awak. Dia tak ada kat sini. Sekejap habis slide ni. Slide kedua saya tak share ke? Saya tengok macam you all ada mention slide kedua saya tak share. Sekejap Tapi saya dah share tadi kan? Ada tak? Saya baru je share dalam grup tadi sebelum pukul 8 tadi. Okey, nampak ni Saya proceed Okey. So sekarang ni macam tak ada. Grup ni tak ada. Tak ada, madam. Saya pilih kasih ke? Lah. Kejap. Grup A, okey. Kejap. Saya terus skip. Saya letak kat mana lah dia? Sekejap. Lah. Saya hantar kat mana tadi? Tapi tak apa. Awak tengok dulu boleh? Nanti saya hantar boleh Kat sini simple je. Okey. Kemudian awak dah dapat nilai tu tadi. Jadi awak lukislah. Awak lukis. Ni. Semua dalam keadaan selari. Ni.
Ini nilai yang per unit yang baru tadi. Saya lukis. Saya buang yang the G. G tadi saya buang. Ya, jadi saya ambil yang impedance sebab saya nakkan X. X equivalent saja. Ya. Lepas saya dah lukis ni, baru saya draw yang fault tu berlaku dekat point ini. Jadi, bila fault tu berlaku kat situ, draw the reactant diagram with fault. Jadi saya dah kata, with fault dah berlaku kat situ. Kemudian C, find the X equivalent value with respect to where the fault occur. Apa yang puan cakap ni? Okay. Kita nak buat equivalent value, saya lukis fault kat sini. Jadi, dia kata tadi antara A, B dan C kan? Jadi, antara dua tu berlaku satu fault kat sini. Lukis kat situ. Jadi, awak letak mata awak. Ini gambar mata ni. Mata macam ni macam. Kan ini bulu mata dia contohlah. Kan mata awak lihat ke arah ini. Ya, biasa kita tengok daripada inilah daripada yalah kita nak tengok daripada kiri ke kanan kan awak punya mata. Kita nak tengok dia equivalent sama ada sesiri ataupun selari. Mata awak letak sini dekat dengan point yang kiri ni. Jadi mata awak tengok kat sini fault kan. Awak tengok saya label dulu lah satu, yang ni satu yang ni dua, yang ni tiga. Reaktan yang 1, 2, 3 ni. Ya Allah, baru nak join. Better late than never, betul lah budak-budak ni. Okay. So sekarang ni, awak tengok bila mata awak dalam keadaan itu, awak tengok ujung sekali. 2 dan 3 tu dalam keadaan apa? Siri ke selari? Awak tengok ujung sekali lah. Yang dekat mata tu last sekali awak tengok. Itu dia punya tips macam mana nak tengok. Nak melihat. 2 dan 3 tu dalam keadaan siri ke selari? Tak apa, saya bukan nampak pun sama ada. Tak apalah. Puan Zainab. Bagus. Ingat saya nak jawabkan. Jadi awak tengok 2, 3 ni dalam keadaan selari. Jadi awak buat 2 selari dengan 3. Okay, biarkan dalam kotak. Kemudian fault tu berlaku antara A dengan B. So, antara 1 dengan 2, 3 ni, 1 dengan 2, 3 ni dalam keadaan apa? Bila fault di sini. Selari juga. Jadi, 1 ni dia selari dengan yang ini. Nampak? Cara nak buat. Cara nak tahu dia punya X equivalent. Awak nak tahu dia selari ke tak selari, awak tengok di mana current itu pecah. Sekarang ni dekat-dekat dengan fault ni, dekat dengan fault ni, current yang lalu masuk sini kan. Satu kat sini, satu lagi dia daripada sini. Jadi katalah saya buat lukisan current di sini. Ini fault. Ini berlaku fault. Jadi current daripada BC ke sini, current daripada A masuk sini, lepas tu dia keluar pada sini. Jadi current masuk sama dengan current yang keluar. Jadi sini berlaku selarinya tu. Senang je. Jadi saya buat R1 dia selarikan dengan ini. Saya selesaikan dulu yang selari. Ni 2 dan 3 ni saya selesaikan dulu. R1 dia selari 01 dia selari dengan 02.7. Ini adalah 2 dan 3. 2 selari 3. Kemudian diselarikan pula dengan 1. Tahu kan nak selesaikan ini electronics. Electronics kan. Tahu kan nak selesaikan bila selari-selari ni? Dia macam perintang lah kan. Setuju? Tahu madam. Okay, tahu. Good. Jadi X equivalentnya kita tengok adalah lebih kurang 0.56 per unit. Okay. Itu X equivalent. X equivalent. Kita dah tahu X equivalent. X equivalent kita dah tahu 0.56 per unit. So kita nak cari tadi formula asalnya tadi adalah I short circuit kan. I short circuit sama dengan V per unit. Ini semua dalam per unit dulu bagi dengan X equivalent per unit. Dah contoh-contoh pening awak tengok Jadi kita nak cari V per unit pula. X per unit dah settle 0.056. So kita nak tahu per unit. Per unit value is formula dalam yellow ke orange kan. Formula untuk per unit value. Sama dengan V actual bahagikan dengan V base. V actual kita, kan saya kata tadi, kalau tak di given,
nilai actual dengan base sama. Jadi 1.0 per unit value, dan make sure you ingat we reference dia punya sudut always zero. Okay, so kita dah dapat per unit value untuk voltan. So kita masukkan dalam formula I short circuit tu. Jadi ini ibaratnya tadi ibaratnya benda tu dalam keadaan selari lah. Jadi kita ada V per unit, dia akan lalu dengan X equivalent. X equivalent per unit. Nampak? Jadi kita guna Ohm's law lah dalam purple ni pula. Where Ohm's law, use Ohm's law, V equal to IR. Jadi ni yang saya ulang balik ni. Jadi kita masuk nilai V per unit kita 1 dan sudut je kosong. Dan X ni dah pukul kat pukul 9 baru bangun tidur, tak apalah. Dan X kita tahu dia nilai J kan. Jadi J ni always sudutnya 90. Jadi kita letak 0.056 sudutnya 90. Nanti tanya pula mana datang 90 tu puan. Dia X ni adalah nilai J. J adalah dia always 90. Positif ke negatif puan? Dia positif sebab L. Sebab nilai inductance dia J dia positif. Jadi positif 90. Jadi awak dapatlah I per unit untuk fault short circuit. Short circuit tu fault. Jadi dapatlah 17.86 per unit dan sudutnya adalah negatif 90. Itu saya tak payah go through kot. Ya. Boleh saya minum sekejap sikit dia. So far ada soalan tak? Senang kan? Fault ni? Madam nak tanya yang nak cari SEG tu SEG yang kat atas tadi. SEG X. S ke X? X Ni reactant. yang selarikan tu. Kenapa? Dia tak kisah mana-mana, dia macam 1 dengan 2 pun boleh. Dia macam 1 dengan 2 dulu, lepas tu baru 1, 2 dengan 3. Itu yang saya kata tadi. Mata awak kena awak tengok. Sorry saya padam kejap saya padam kejap. Nampak. Ini saya conteng ni. Kejap. Bagus, good question. Sebab lepas ni saya nak tunjuk fault yang berlaku tempat lain pula. Jadi nanti bila awak tak tahu basic mencari fault tu, bukan kita nak mengelak fault, kita mencari fault. Nanti susah. Dia bagi lita lain nanti awak susah. So sekarang ni awak tengok Sekejap. Bagus. Good question. Okay, so sekarang ni awak tengok fault tu berlaku di sini, betul? Okay. So mata awak dekat sini, saya kata. Awak kena tengok kat sini. Bila awak tengok, tempat yang awak tengok ni yang paling akhir. Yang berhampiran dengan mata awak tu paling akhir dulu. Faham tak? Faham ya? Jadi awak tengok sebelum ini maksudnya ini macam sini adalah sebelah kiri fault lah katakan. Yang sini sebelah kanan fault tu. Jadi yang dekat sebelah kanan fault ni awak kena settlekan dulu. Saya tak tahu lah sama ada by calculation dia sama ke tidak. Kalau maksudnya awak selarikan ini dulu kemudian baru awak nak selarikan dengan ini Betul. Macam tu dia awak tak tengok kedudukan fault tu kat mana. Sekarang ni awak kena tengok fault tu berlaku di mana dulu. Sebab saya tunjukkan sebabnya. Saya padam dulu. Sekiranya fault tu dekat sini. Kat sini. Sekiranya kat sini. Jadi mata awak tengok kat sini. Mana ke mata? Dah terjojol mata. Tak apalah. Mata awak tengok kat sini. So sekarang ni awak tengok mana selari dulu. Sekarang ni awak tengok yang belah kiri dengan awak tengok belah kanan. Yang belah kanan tu dia stand alone, betul? Betul. Dia sorang-sorang. Tapi yang belah kiri ni dia ada terlibat dua, betul? Betul. Jadi awak kena selari, maksudnya yang ini 3 tadi kan, ini 3, ini 2, ini 1. Jadi dia punya nak kiranya kita kata 3, kita ada 3 kan, 3 dia kena selari dengan maknanya saya bracket ni maksudnya
Yang ini kita last kali baru kita selarikan dengan yang sebelah kiri port tu. Nampak? Saya tak tahu dari sudut nilai ni macam mana. Saya tak kira. Saya tak kira tengok nak disirikan ke, nak diselarikan ke dengan yang belah kanan dia tu. Belah kiri dia tu. Setuju? Boleh terima? Boleh madam. Boleh saya harap dia dapat jelas lah. Sebab ini litar yang mudah. Jadi itu yang menentukan X equivalent awak. Jadi itu saya kata kalau X equivalent awak tak boleh nak faham, formula mudah. Tapi nanti kan formula pun susah awak nak guna sebab tak X equivalent pemilihan X equivalent tu tak betul cara dia. Okey. So yang setakat I per unit ni dah okey. Yang untuk yang fault current ni is a matter of tekaning your calculator. Kemudian therefore kita nak cari I actual ni, kenapa kita nak cari I actual? Sebab kita nak guna dalam formula yang mula-mula diberi tadi ni. Yang ni. Kita kata untuk S ini sebab apa nama ni? Dia yang asal tadi S short circuit dah terbalik amat tu. Set 3 kali dengan V nominal, ingat tadi, kali dengan I fault. I fault ni adalah yang actual. Sebab V nominal ni nilai actual. Jadi kita kena cari actual. That's why lah D ni terhasil ni. Therefore, I fault actual sama dengan I per unit kali dengan I base. Jadi formula ni lah nak cari I per unit sama dengan actual bahagikan dengan base. Betul Jadi kita terbalik-terbalikkan. So actual sama dengan per unit kali base. Jadi kita cek I per unit kita dah ada belum? Dah ada. Port tadi kita dah dapat yang ni 17.86. I base kita dah ada ke belum? Tak ada. Tak di given. Jadi kena cari. Kalau you all ingat masa kita nak buat transmission line, kita kena cari nilai base dulu. Jadi kita cari I base menggunakan formula ni pun boleh ni formula ni. Tadi ada short circuit kan? Jadi kita buat untuk yang base, S base new sama dengan set 3 kali dengan I base kali dengan V base. Sebab kita gunakan base, jadi semua pun base. Formula sama je. Nak base, kita buat base semua. Kalau nak per unit semua. Jadi I base, S base new, kita dah bagi tadi soalan 60 megabar. Dan set 3 V base, set 3 kali dengan 118 kilovolt. Jadi kita dah dapat nilai I base 293.6. Nampak? Boleh sekat tu? Kawan awak kata kan, kawan awak kata kenapa madam tak satukan nota ni dalam satu file kan. Jadi itulah madam pun tak ingat nak buat. Jadi madam terbuatlah macam ni juga, tak apa kan ini slide yang kedua. Oh you all tak ada kan, tak apa, senang. Sebab dalam saya punya nota memang saya ceritakan apa yang berlaku dekat formula tu. Okey, setuju saya harap. Dan kita move kepada tu, kita dah dapat I base dan kita cuba cari pula seterusnya. Kau contohlah katakan. Okey. So, seterusnya macam gini. Jadi kita dah dapat I actual tadi, I per unit kali dengan I base. Jadi it's a matter of tekaning your calculator. Kita dapat I fault ataupun I short circuit per unit kita adalah 5.24 kilovar. Kilo M. Itu macam. Therefore, ini bukan formula asal. Ini bukan formula asal lah. Ini dia punya formula yang dah kita dapat I fault per unit sama dengan
ni semua nilai-nilai real ni semua nilai-nilai real lah ni. Penipu. Sorry, ni per unit dulu. Sebelum kita convert pada real. Jadi I Ford per unit, ni yang V nominal tadi, per unit lah. 1. Yang ni V nominal ni dalam per unit. Sebab kalau per unit semua. Saya terlupa nak letak V nominal per unit. Jadi per unit kita tadi dapat 1.0 kan. Kemudian dia punya X equivalent tadi kita dah calculate 0.056 dan kita dapatlah I Ford per unit dia 17.86. Ini saya ulang balik tadi untuk dapat yang ni. Saya ulang balik. Sama je tadi. Jadi so kita dah tiba masanya kita nak masukkan dalam formula megavar ni. S short circuit. Maknanya power, real power, apparent power yang berlakunya. Kita nak power kan. Jadi bila berlakunya 17.86 per unit value, kita punya power yang terhasil. So sekarang ni adalah, kita nak tahu kan, power ni kadang-kadang, yelah maksudnya kita ada power yang heat loss. Kan sekarang ni dengan ada fault tu berlaku, dengan current yang tadi berapa kilo ampere tadi, kita menghasilkan power, kompleks power yang macam ni lah. S ni, kita masuk balik, set 3, V nominal kali I Ford. Ni semua real value. Real ataupun actual value. Jadi, set 3 kali dengan 118 kilovolt yang nominal. Dan ini dia ada I Ford yang kita dah kira tadi, 5.24 kilo ampere. Dan terhasillah sebanyak 1071 megabar. Maknanya dengan fault yang berlaku di celah-celah A, B tadi, menghasilkan current, short circuit current sebanyak 5.24 kilo amp dan seterusnya mencetuskan kompleks power kita S tu yang short circuit 1071 megabar. Bayangkan tu. Selalu kita guna kalau S tu kilovar je kan. Kata orang. Ini macam loss dah tiba-tiba berlaku. Apa nama tu? Increasing. Secara sudden increase in kita punya kilo ampere. So, akhirnya dalam soalan nanti dia akan tanyalah, dia suruh calculate S short circuit ke. Kadang-kadang dia suruh calculate I Ford aja. Tak ada masalah, ikut soalan. Jangan rajin sangat. Kalau dia suruh I Ford, cari sampai I Ford sajalah. Tak payahlah convert balik short circuit ni. S short circuit. Okay. End of chapter 4. Kalau saya dalam saya punya syllabus chapter 4, fault analysis ni. Chapter 5, protection. Contoh kan, contoh. Dan saya ada hutang awak satu chapter lagi. Yang saya suruh awak. Baru nak admit. Tak apa, biarkan. Okay, so far any question tak? Itu macam. Yang the rest tu, saya bagi contoh-contoh. Yang ini soalan yang simple. Jadi sebelum tu saya nak tengok, macam ni awak tengok ni tadi dua, tadi tak ada transmission line. Tapi di sini dah ada transmission line. Nampak ni? Ni contoh lah. So sekarang ni saya tengok awak nak tengok mata awak tu nak cari ni je kan. X equivalent per unit contoh. Okay. Dalam kes ni, tadi ada 1, 2, 3. Sekarang ni dah ada 5. In between. So dia kata fault berlaku kat sini. Awak tengok ni, fault berlaku sini. Sini kiri dia dan sini kanan dia. Tu sebab saya kata, bila tiba tang kanan tu, bila tang kanan tu, tak nak contoh-contoh lah. Maknanya awak kena, yang kiri dia tu, awak calculate last. 79 orang. Ini banyak yang share ke? Nanti saya nak screenshot dia punya ni. Apa nama tu? Attendance kat sini. Kalau ni tak ramai ni. Saya boleh je ambil gambar. Lepas tu saya buat attendance. Dia macam tak apalah. Sebab lepas ni saya nak bagi awak tak apa, nanti dulu. So sekarang ni awak tengok dulu. Ada fault berlaku sini. Awak tengok X. Terus saya tulis yang kanan dengan yang kiri. Jadi awak nampak awak kena settle yang, saya tak tahu. Mata saya tengok yang kanan lah. Yang kanan yang panjang-panjang ni. Contoh. Mata saya yang kanan ni.
Yang hijau ni. Jadi saya selesai. Saya nak tengok ni sebab saya nak suruh awak tengok. Jadi awak tengok ya. Kejap. Saya lukis dulu. Mula-mula draw dululah. Saya nak, ni tak ada, ni ada generator lagi kan. Awak draw dulu. Equivalent circuitnya. Bila saya draw, saya dapat macam ni. Ni kata orang. Yang ni nanti saya abaikan lah ya. Yang ni. Jadi saya draw. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 reaktan. 5 reaktan dan nanti fault berlaku dekat situ. Jadi awak kena tengok yang ke kiri dengan yang ke kanan. Awak settle yang ke kanan dulu. Maksud saya nak settle yang ke kanan tu dah habis. Sekejap. Ini cek ni sekejap ya. Boleh faham tak? Saya laju pula, bukan laju lah. Kan bila dilukis nanti yang ini basic Yang penyu-penyu ni. Semua kalau tengok dalam gambar rajah tu semua ada yang old value untuk per unit. X dia ada old value. Jadi kelima-lima reaktan tu awak kena pakai formula new dengan old. Sama je. Dia biasa untuk chapter ni dia tak adalah untuk ada transformer ke apa, tak ada. Dia cuma nak tengok dekat, dia bagi satu line ada reaktan dia. Awak settlekan itu. Yang ni saya rasa you all tak ada masalah kot. Dalam kes ni juga, sama juga dalam kes ni, dia punya X new. Allah. Sorry. Okay, dia punya, dia punya apa nama tu, Allah. Macam-macam. Dia punya X new, X old dengan X new dia sama 11 kb. Jadi tak susah-susah. Benda ni sama. Cuma yang membezakannya adalah dia punya base, new base untuk S dan old base untuk setiap komponen tu. Yang formula ni saya rasa saya tak payah go through lagi You all boleh buat kot yang ni. Ni very simple, straightforward. Old new ni. Okay, so sekarang ni bila kita dah ada yang tu, kita nak lukis dia punya reactant diagram. Ya Allah. Terpulanglah you all. Saya tak boleh nak tunggu mana yang masuk lambat tu. Jadi bila saya lukis reactant means saya dah buang nilai R kalau ada dan generator. Saya tinggalkan nilai L saja dalam tu. Jadi dia punya equivalent circuitnya macam inilah. Jadi mata awak, saya dah lukis dah mata kat sini. Contoh mata awak sini, awak tengok yang sini dulu, baru awak tengok apa yang berlaku belah yang hijau ni. So mata awak tengok paling ujung lah, janganlah ambil tengah-tengah. Paling ujung, dua ni dalam keadaan apa yang purple ni? Saya nak tanya. Siri ke selari? Yang purple? Siri. Jadi awak sirikan dulu. Awak sirikan dulu, ni dua ni. X3 dengan X2 ni awak sirikan dulu. Kemudian dengan yang ini selari, good, very good. Jadi saya buat A sini A, sini B. Jadi A dengan B ni dalam keadaan selari kan? Okay, so sekarang awak tengok yang C ni. Sekarang ni bila awak dah selarikan ini, siri kan? Siri. Jadi maksudnya macam ni. A selari dengan B. Okay, buat kurungan. Kemudian kita plus sebab dia siri. Dia C. Alamak. Tak apa alamak. Dia C. C kat sini. Dia selari dengan C. Sesiri dengan C. Okay. Settle Belah sini dah settle. Betul. Ni dah settle. So sekarang ni tinggal satu je lagi ni. Apa? A, B, C, D. Fault berlaku di sini. Jadi D dengan yang ni macam mana? D, katalah saya dah buat yang ni. Saya kata M lah, M. Yang hijau ni saya kata M kan? Awak dah faham tadi kan? Jadi M dengan D ni dalam keadaan apa? Selari. Awesome. Nampak? Faham tak? Boleh? Clear tak? Boleh, madam. Itu macam. Awak kena tengok satu-satu. Walaupun awak tengok slide saya ni, hijau merah kan contoh.
Jadi saya repeat. Saya repeat tak apa, jangan you all repeat. Kan? Saya repeat. Saya semester depan saya nak minta ajar subjek lain. Kan? Bukanlah apa saya bosan subjek ni, nak try dan nak pencin kan. Contohlah ya. Jadi saya ada tak lukis kat sini? Tak ada. Sekejap. Dalam ini pun saya ada buat. Awak tengok ya. Yang last kali ni adalah XG1. So ni XG1. XG1. Buat lagi. Ni X1, X2. Alamak. Sebab ini generator kan. Generator jadi saya buat XG. Kalau yang tu X1, X2. Boleh faham tak kalau saya buat ni? X1, X2 ni? Yang lain tu SG. Boleh jadi awak tengok pelan-pelan ya. So XG1 ni, yang ini last kali. Ini. Biar dulu. So sekarang ni saya nak selesaikan XG3 ni dengan X2 ni. Dia dalam keadaan siri ni. XG3 campur dengan X2. Siri. Kemudian bila dia nak berjumpa dengan XG2, dia selarilah pula dengan XG2 ni. Selari dengan XG2. Kemudian bila dah selari, kan, awak dah tengok dia tinggal macam ni lah contoh ya. Ni untuk yang ni. Sini Ford. Jadi sini, Allah. Tak boleh atas sangat. Contohlah ya. Ini XG1. Dan sini adalah, tak apa. Nanti awak pening. Okey, tak apa. Yang ini XG3 dengan X2 ni saya kata A lah contoh. Ni A. Okey. Yang ini B. Yang ini C. Yang ini D Tak apalah, better late than never. Okey. Kemudian awak tengok ya. A ni A ni A. A dia A dah settle, dia selari dengan ni B. Ni B. Kemudian bila kita dah buat, dia sebenarnya tinggal lepas tu kita tambah sebab dia sesiri dengan X1. Itu sebab saya tambah ni. Ini selarikan dulu. Kemudian kita plus dengan X1. Ni. Lepas tu kita tengok yang ke kiri pula. Sebab dia dah menghampiri report. Kiri report adalah D. Sini D. Dan dia adalah dalam keadaan selari. Selari dengan D. Jadi sebenarnya moral of the story-nya, bila fault berlaku, ada dua cabang lah kan. Maknanya cabang terakhir tu memang dia akan selari. Ni kira cabang terakhir lah ni. Dia akan selari dengan yang equivalent yang dekat belakang ni. Tu macam. Okay. So yang lain tu adalah masukkan nilai macam mana awak selesaikan siri selari dan dapat dia punya nilai equivalent per unit. Ni per unit ya. Jadi bila dah per unit kita pergi ni slide ke berapa? 5 contohlah. Jadi macam biasa bila dapat per unit, X per unit, kini kita dah dapat tadi yang ni. Sorry, yang ini kita dah dapat. Dan ini adalah kita nak dapat fault current dalam per unit. So, ni V nominalnya pun dalam per unit. Kita tahu 11 kV yang asal. Sebab dia tak ada perbezaan ya. Dia tak ada bagi pun. Setiap komponen tu lain-lain dia punya voltan. Jadi kita anggap sama. Jadi per unit kita adalah V per unit sama dengan V actual 11 bagi dengan V base. V base dia pun 11. Jadi dapat 1. Sudutnya 0 degree. Dan 0.246 ni adalah kita punya X per unit value tadi. Kalau kira betul lah ya. Jadi 0.246 ni sudutnya adalah dalam keadaan positif 90. Ingat saya bercakap tadi. So calculate sebab calculation ni kita nak tahu dia punya magnitude je. Sudut-sudut tu dia punya arah tu kita tak ambil. Tapi kalau awak tulis dalam calculation, okay good. Kita tahu dia J value kan, tak ada masalah. Jadi bila kita nak tahu the real value, biasanya kita omit the angle, sudut.
Jadi ni dah dapat per unit. Ni calculation awak. So pergi ke sini nak dapatkan I per unit. Kita tahu I actual kali I base. So I actual, I per unit kita dah ada. Kita nak cari I actual. Dan kita sebelum tu kita kena cari I base dulu. Macam saya cakap. So dia cakap sini. Then we have to find IF actual. Daripada formula ni lah yang dalam kuning ni. Contoh Jadi I base, S base new. Kita beritahu dalam soalan tu dia dah bagi 50 megabar. Dan yang ini macam biasa. Dan kita dapatlah I base dalam actual value 2.6 kilo M lah senang cerita. Okay. Laju sangat ke? Saya ulang balik kan yang tadi ni. Cuma yang susah tadi awak nak tengok itu je. So I actual kita dapatlah. Maksudnya yang I actual ni kata 4.07 ni adalah apa tadi? Nilai adalah nilai I per unit. I per unit dia lah. 4.07 kali dengan real value, base value dia. Kita dapatlah yang actual 10.68 kilo ampere. Therefore, megawatt Ford dia, kita masuk dalam calculation tu, V nominal kali dengan I Ford yang actual. Dapatlah nilai tu. Ni macam 203.5 megawatt. Senang kan? Laju sangat ke? Tak kan? Saya punya go very slow je. Okey kan? Boleh tak Hasirul Mayudin? InsyaAllah. InsyaAllah kan. Baguslah. Itulah saya suka kalau bersemuka. Saya tak tahu. Last class saya nak bersemuka. Saya nak bagi tips sikit untuk final exam you all. Berapa bulan paper final kita? Tak ingat. Bulan 7. 19. You all habis bila? Last paper. 24 Julai. Kalau katalah during study week, kalau you all nak apa nama tu, yalah saya tengok dulu soalan, nak buat bukan nak buat kelas lah. Kalau nak buat, ada yang nak bertanya soalan, saya tak ada masalah. Saya boleh, you all kena booking lah dekat college kediaman punya, apa nama tu, bilik pembelajaran. Kan, saya tak ada masalah. Walaupun dah study week kan, macam lecturer lain dia suka study week tu, dia udahlah tu. Alhamdulillah. Okay. Alright. Sekejap. Saya nak, tadi 5 kan, nombor 6. Ini yang saya dah explain tadi. Dia sebenarnya, ini dalam tutorial. Ini soalan tutorial. Siapa yang admin? Ini soalan tutorial. Saya dah buat dah untuk you all kan. Boleh tengok. Ini diagram yang sama. Font aja berbeza. Jawab kat tengok. Font dia berbeza. Ni je. Awak tengok font. Contoh. Sebab saya rasa yang lain tu tak ada masalah. Awak risau yang nak X equivalent tu. Nak tengok macam mana. Awak buat je garis macam ni. Itu macam. Ini macam. Awak selesaikan yang belah kanan ni dulu. Kan. Sebab at the end. Yang belah kiri ni pun akan selari dengan yang belah kanan. Betul tak? Tapi yang belah kiri ni. Awak nak settle dulu pun tak ada masalah. Tapi at the end. Dia akan selari dengan. Yang belah kanan kiri entah. Yang belah sini. Kan? Yang lain tu semua sama. Sama saya dah selesaikan tu awak. Macam boleh study pun. Okey, saya nak riak lagi. Ni 6 ya. Okey, 7 apa? 7 pun saya selesaikan untuk you all kan. Saya dah selesaikan ni. Ni semua. Nampak? Nampak? Ni yang saya dah explain tadi. Sebab soalannya tak lari pada tu. Sebab kita tak nak complicated punya litar. Tapi at the end you all tak boleh nak guna formula kan. Macam ni seperti yang tengok. Kalau dia bagi, awak dah lukis reactant diagram ni kan kalau macam ni. Contohlah. Kan. Tak ada masalah. Ni Ford. Contoh. Ford. Ambil yang kanan. Kemudian awak ambil yang kiri. Selesai yang kanan dulu. Yang kanan ini siri. Ini siri. Ada stop. Habis kat situ. Okey. Tengok yang kiri pula. Yang kiri, yang ini siri. Dia selari dengan yang ini kan. Selarikan dua ni. Kemudian selarikan dengan yang ini tadi. Boleh? Apa yang buat selari ni kan. Contohlah. Awak tengok, mata awak kena tengok yang bahagian merah ni dulu. Yang kanan dia dulu.
Ini dalam keadaan G3 dengan X2 ni dalam keadaan siri. Settlekan dulu. Lepas tu yang ni fault. Fault berlaku di sini. Okey, awak tengok yang belah kanan pula. Yang belah kanan, awak tengok yang ujung lah last kali. Last kali adalah reactant yang dekat dengan fault tu. Ni kan, dekat dengan fault, XG3, XG apa ni? Banyak sangat counting, dah tak tahu. XG2. XG2 ni, dia dekat dengan fault. Jadi dia last kali. Jadi awak settlekan yang XG1 dengan X1 ni dulu. Lepas tu baru selarikan dengan XG2. Dah, ini kalau dah buat ni, katakan A. Yang ni, yang ujung sekali ni B. So at the end, A selari dengan B. Jadi bila awak dah dapat tu, ni settle, awak sini settle lah ini mathematics. Jadi applykan formula ni. Ni basic formula ni. Contoh. Ni sebab dia tak bagi sama. Kemudian dapatkan actual. Sebab dalam kepala kita, kita kena bear in mind, kita punya yang ini, yang formula yang MV ni adalah dalam keadaan real ataupun actual value. Jadi yang kita punya calculation tu semua dalam per unit. Bila per unit, kita nak dapatkan actual, sebab kita tahu per unit sama dengan, saya ulang balik, actual bahagikan dengan base. Jadi dalam soalan ni, dalam kes ni awak tengok base tak diberi. Base tak diberi, jadi awak cari base dia dulu. Macam ni. Ni base. Lepas tu baru dapat current yang actual. Bila dapat actual, baru gantikan dalam MVA short circuit ni. Ini jawapan akhir awak. Kalau tak mega tu jangan beranilah kata calculation awak betul. Konon lah. Okey. Saya sebenarnya tak puas dengan apa nama tu? Online. Okey, yang lain tu semua soalan tutorial. Kita tengok yang 11. Ni soalan tutorial juga ni. Dia bermula tadi 9 ya, 10. 10 sebelum tu mesti 9. Sekejap Sabar. 9 saya mana? Itu macam ni. Contohlah. Ini ada lagi. Okey, tak apa. Okay, lepas ni saya jangan leave dulu. Saya nak snap gambar dulu attendant. Okey, dalam kes ni awak tengok. Ini macam ini sedikit lah advance. Tapi ni dalam tutorial awak. Sedikit lah. Ini yang saya kata zoning tu. Nampak? Ini pening ni. Yang ini, awak tengok. Dia ada G1. Dia kalau awak tengok satu-satu awak tak pening tau. G2. Kemudian awak ada transformer. Ini macam saya buat yang zoning system tu. Yang VA berapa, VB berapa kan. Lepas tu dia kata fault berlaku kat sini. Ujung ni aja yang satu. Yang lain tu awak kena settle yang ni. Ni. Ni saya go through sikit je. Saya bagi konsep je. Yang ni awak settlekan dulu. Dia punya equivalent circuit. Saya rasa tak ada masalah. Equivalent circuit awak. Dia jadi macam ni lah. Oh tak tulis lah. Equivalent circuit. Okey, yang sini awak tengok setiap komponen dia ada macam G1 dia ada 6.6 kV. Yang bawah pun 6.6. Yang kat transformer dia ada primary secondary. Awak tengok Jadi kita kena identify dulu voltan yang dekat voltan base dia yang baru. Jadi tu yang saya kata tadi, kalau tengok macam mana saya dapat, ni saya go through je dulu macam mana saya dapat voltan base ni. Awak tengok ni 6.6 kV dan awak tengok dekat transformer 1 ni dia punya step up 6.6 dengan 33 kan. Jadi awak tengok dekat sini VA dia dah obviously dekat sini dia orang share voltan yang sama. Jadi VA 6.6 kV. Yang ini pun sama. Ni untuk yang VC pun sama. 6.6 6.6. VC 6.6. Jadi yang nak tentu VA dengan VB ni je. So dia kan saya kata bergantung. Awak nak tengok yang mana dulu. Dia punya formula. Ini yang last chapter tu saya bagi tu. Masa kita bersemuka. Jadi VB ni, tengok ni dia punya formula. Dia punya tu. Ni bukan kan. Sekejap ini nombor 9. Sekejap. Jangan pening.
Saya rasa tak ada kot. Apa? Allah. Jangan pening. Jangan pening. Awak tengok je saya punya slide ni. Satu persatu. Saya tak lukis kejap 11. Oh, saya tak lukis. Mana 9 tu? Sekejap Okey. So sekejap Yang ini mudah, dia bagi mudah sebab apa? Awak tengok je Awak tengok dia tak ada buat calculation yang refer secondary primary. Awak tengok je ini. BB tu awak tengok. Cuba awak tengok dulu. BB. 33 kilovolt dekat sini. Bahagian secondary. Dan awak tengok bahagian dekat transformer kedua berapa dia punya ni? 33 juga kan? Jadi kita dah tahu sini kongsi 33 kilovolt. Nampak? Itu sebab kalau dibagi macam ni pun dia tak ada menyusahkan kepala awak boleh tengok common sense. Yang ni dah share 33, ini 33. Dah tertentu dekat BB dengan VD ni 33. Okey. Yang ini kalau kat sini berapa? Ini dia share 33 lah dekat untuk yang last kali. Sebab tak kalau sini 33 sini dan lain nilai dia. Lain Dia yang ini dia bagi sebab senang awak baca. Dia tak ada bagi sini 33, kemudian T2 pula dia bagi 60. Dia tak bagi. Itu tambah lagi masa kena kira. Okey. So yang lainnya basically bila awak dah lukis tu, awak ambil dia punya reactant, ganti dia punya nilai per unit ni. Sebab setiap komponen tu awak tengok dia ada nilai all dia. Nilai all per unit dia 10%, 5%, 12%, 6%. Dia ada yang all. Jadi bila dah ada yang all, awak kena buat yang new dengan all ni. X per unit all, X per unit new ni. Ni transmission line sebab yang ni dekat 2 ni. Dekat 2 ohm ni dia bagi. Jadi kat transmission line sama juga macam chapter seterusnya. Macam mana awak nak cari. Ini saya tak nak go through lah sebab nanti saya ulang pula lolik kan. Jadi awak tengok macam mana kat transmission line tu. Dia bagi kat transmission line tu 2 ohm tu nilai actual. Jadi awak kena cari yang per unit. Nak cari per unit. So, inilah caranya. Per unit ni. Jadi X actual dia. Nak cari yang apa nama tu X actual dah bagi. Tapi kita nak cari yang base. Base tak ada jadi kita guna formula ni. Ni macam. Kan dia banyak-banyak. Jadi V base kita dah dapat. Z base lah ataupun X base kita dah dapat nilai ni. Lepas tu baru kita masuk dapatkan per unit dia. Ni. Per unit ni. Semua dah dalam per unit yang baru. So bila dah dapat dalam per unit yang baru. Awak pun bolehlah masuk. Mulalah calculate. Ni saya nak tunjukkan. Dia ni dapat per unit yang baru tu. Kita ambilkan nilai-nilai reactant. So yang ini adalah. ni adalah nilai. Yang J0.459 ni tadi adalah yang dekat transmission line awak yang 2 ohm tadi. Jelas sekali. So fault berlaku di sini. DF. Di sinilah dia fault berlaku di sini. DF ni. Jadi awak tengok yang kanan. Kemudian awak tengok yang kiri. So yang kanan tinggal satu je kan. Yang 0.459 tu. Yang kiri what happen? Jadi yang kiri awak tengok yang mana? XT1 dengan XG1 ni dalam keadaan siri. Selesaikan dulu. Kemudian yang ini pun XT2 dengan XG2 siri. Jadi awak dah ada yang ini siri satu. Satu lagi yang sini siri. Betul? Yang ini katalah A. Yang ini kata B. Jadi sini A. Sini B. Dan fault berlaku di sini. Dan sini C. Ini C. Jadi kalau ikutkan basicnya yang C ni kita tengok last. Kita tengok what happen dengan AB ni. Itu balik. Kan? A selari dengan B. Okay, A selari dengan B. Kita dapat nilai katalah M. Jadi M dengan C ni apa dalam keadaan dia? M, katalah sini M. So M dengan C ni dalam keadaan selarilah sebab apa? Dia bukan siri katalah M kat sini. Kita kata dia satu ni M.
Kita kata M sini. M ni adalah hasil A parallel dengan B tadi dapat M. Jadi M dengan C ni, awak tengok point dia kat sini kan? Jadi dia dah berpisah. Jadi M dengan C ni dalam keadaan parallel. Ya, ujung sekali mesti dia parallel. Tak mungkin yang akhirnya dalam keadaan siri. Di mana fault tu berlaku, rintangannya dalam keadaan parallel. Tapi inilah awak kena selesaikan, tengok satu-satu, jangan pening. Tengok dulu, selesaikan dulu. Ini yang saya come up with. Awak tengok konsep tu. Kemudian selesaikan ni, ni calculation lah, calculate. Lepas tu awak mesti dapatkan dia punya I per unit. Formula yang sama, dah 3 kali saya ulang. Dapat. Nilai tu dapat, lepas tu gantikan dalam ni, dah dapat per unit, kita masukkan dengan dapatkan actual. Dapatkan actual di sini. Saya dah ulang banyak kali kan. Lepas tu, last kali, dapat actual. Dah dapat actual. Baru kita, sorry. Terkuat pula suara. Baru kita masuklah yang formula yang saya dah ulang-ulang kali cakap ni. Oops. Ni. Sebab kita nak yang actual untuk digantikan dengan yang formula sekali. Kan saya kata formula pendek je. Tetapi dia punya nak jalan, nak dapatnya tu, ini macam lah jalannya. So ingat binominal ni, dalam kes ni awak nak ambil yang mana satu. Contoh. Kan banyak tadi kan? Tengok dalam soalan tu berapa. Soalan minta berapa? 6.6. Jadi guna 6.6. Sebab dia tadi setara kan? Dia apa nama tu, base value kita nak ambil yang mana. Boleh kita ambil yang base value 33. Tak ada masalah. Sebab kita ambil yang, kita refer yang mana. Itu up to us. Sebab binominal dia kan ada 33 dengan 66 kan? 66 pula. 6.6. Boleh mana-mana boleh ambil. Tak ada masalah. Dia bergantung kepada consideration you all. Nak kira fault tu berlaku bila dalam keadaan 6.6 ataupun dalam keadaan 33 kilovolt tadi. Tak ada masalah. Nominal aja, kita ambil nominal kan, up to kita punya evaluation lah. Okay? That's it. That's it untuk yang lecture hari ni. Habis satu chapter. 9.30. Macam mana? Ada soalan tak? InsyaAllah boleh faham. Kan the weather is clear. InsyaAllah boleh faham dia. Betul ke? Saya rasa sebab apa nama tu, dah you all vote untuk yang Google Meet kan. Bukannya kalau you all dah vote untuk Google Meet, maknanya lepas ni saya dah tak ada kelas. Saya bolehlah pergi ke MUA tengok kawan awak buat program tu. Itu under program apa lah tu. Tapi bukan itu je. Kalau tak ada tadi, saya memang orang kata apa, buat kelas dengan you all lah secara orang kata fizikal kan. Ini saya ambil kejap ya. Jangan leave dulu. Saya bukan tak boleh tip. Kan saya cuma saya saja nak ambil gambar. Muka tak nampak, dapat ambil nama jadilah. Ada soalan tak selain tu? Yang mana yang you all rasa chapter yang susah nak faham? Semua faham Semua senang faham You all punya test tu jangan risaulah Cuma you all pula untuk final je. Final pun nanti saya cuba. Dah tengok dah soalannya. Saya tengok macam mana saya boleh bantu. Bukannya saya nak mengelak dengan orang kan. Bukanlah sebab Puan selalu bantu student tu yang Puan dapat banyak A tu kelas dia tu. Tak. You all masa final you all biru sorang-sorang kan. Saya bagi je. Jadi final fizikal. Jadi kalau saya lalu kat meja tu, jangan tutup-tutup. Tak? Nanti kalau tak betul saya boleh betulkan on the spot. Kenapa nama ada 2-3? 2-3 tu apa maksud dia? Nama ada kan satu nama tu ada 2-3 nama dalam ni. Okay, so slide saya dah kongsi. Lepas ni saya akan kongsikan slide ni. Slide untuk last chapter. Itu teori. Okay, sekejap. Jangan keluar dulu.
Lepas ni kalau you all nampak saya dekat paguh ke kat mana tu, saya pergi cari sarapan ni. Baru nak cari sarapan. Jam. Okey Kedua dia. Test dua ada. Madam, test kedua, Dr. Zainab kata dia yang buat soalan minggu depan. Detail saya akan beritahu kemudian ya. Jangan risaulah. Siapa yang angkat tangan tu? Silakan. Hafiz Azizi. Awak ke tadi yang tanya tu? Test 2. Jangan risau. Test ke apa, quiz ke. Cuma yang risau yang... Macam mana? Berapa bulan? Tengah tunggu Dewan free. Berapa bulan Dewan apa nama? Dewan Audi tu free. Jadi kita akan beritahu segera. Jangan risaulah. Dengan saya simple aja. Tak ada masalah. Tapi saya nak you all faham. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Yes, correct. Nanti saya akan suruh you all fokus kat mana lah ya. Sebab apa nama tu, kan kita orang yang sibuk audit kan. Contohlah kata sibuk lah konon audit. Jadi semuanya kelang kabut. Lepas tu Dewan pula banyak pula yang tempah. Contohlah kan. Itu alasan ya. So saya dah ambil. Saya kira yang ini yang ada yang share PC, WhatsApp dengan saya lah. Tapi dengan ikhlas lah ya. Saya ni kalau ikutkan partisipan hari ni 83 orang. Kita ada almost 90 orang ni. Kan tolak Amir dia dekat Muar tu. Ya Amir dia pergi program tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, slide saya dah ada. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. So stay healthy. Mana kawan awak yang kena kuarantin tu, kadang bantu-bantulah ya. Kadang-kadang lapor dia orang kena kuarantin tu ya. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak dan selamat selamat meneruskan kuliah untuk hari inilah. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Terima kasih.